Hari ni kita akan ke satu tempat untuk kita merungkai cerita tentang Al-Fatih, untuk nak rasa macam betul-betul keadaan yang berlaku pada 1453 semasa tentera Al-Fatih berjaya menembusi dinding Konstantinopel. Dan kalau tengok kemusnahan benda ni nak melepasi tembok ni sendiri pun, sebagai manusia biasa pun kata kagum lah dengan semangat yang ditunjukkan oleh Sultan Muhammad Fatih. Tadi kita orang tanya-tanya dekat kedai kasap ni, kedai daging ni. So dia kata 90 lira untuk 500 gram tomahawk. Oh jahat. Tengok dia punya marble lemak ni dah macam Angus. Tak macam Wagyu lah, tapi dia dah macam Angus beef dah ni. Ni dia bagi baklava. Turkish baklava. Ikram. Turkish. Ikram ni free. Money tu confirm. Tapi dia macam ada kacang-kacang sikit. Dosa ni dosa. On diet. Sorry. Okay. Disuruh masuk dalam peti sejuk lagi. Oh, macam ni dia kan. Wow. Masya-Allah. Kuzu. Pirzola, yes. Kuzu pirzola. Ya, Kat sini je. Kata mana ada dekat Turki tak ada orang potong prime stick sekali. Dekat sini nampak tu. RM30 kalau masak ni. Ya Allah Akbar. Ingin lah nak. Balik nanti kita belilah. Okey. You all pergi Turki, agensi-agensi pelancongan sini, dia akan bawa kita ke tempat-tempat macam kilang-kilang kapet apa semua tu. Dan satu kapet sampai $5,000, $10,000. Mahal lah, tapi dia cakap murah gila. Tapi sebenarnya dekat jalan-jalan biasa ni, you all boleh tengok tempat-tempat kapet yang sama kualiti pun tapi lebih murah. Kawasan ni kawasan Fatih. Everywhere kapet kat sini. Kita diwajibkan untuk melawat kilang-kilang tu. Tetapi that's not the best price you can get and the best quality. Itu semua tourism. Rumah sembelih mesti kena sembelih. Unless kalau you nak tayang depan orang, saya nak kapet yang mahal tu. Gitu. Hari ni kita akan ke Panorama 1453. Museum yang dibuat sebenarnya untuk nak rasa macam betul-betul keadaan yang berlaku pada 1453 semasa tentera Al-Fatih berjaya menembusi dinding Konstantinopel. Okay, dah sampai di luar tembok Konstantinopel. Dalam tembok ni Kota Lama Istanbul. Ada sebahagian yang dah roboh dan kita nak ke sana. Panorama 1453. Di sekitar sini kita boleh nampak ada kedai-kedai. Oh, dia ada jual lagi yang ni. Ada nasi. Itu kedai roti. Jadi kawasan ni dipercayai tempat Al-Fatih membuat dia punya final attack. Byzantine yang pada ketika itu berkuasa, mereka ditumbangkan, dijatuhkan bukan hanya disebabkan oleh kehebatan Al-Fatih saja, tetapi disebabkan oleh perpecahan dalaman. Ini bangunan yang dekat belakang saya ni ialah Panorama 1453. Dia ada satu pensejarahan yang diceritakan dalam bentuk visual dan juga sound yang ada dekat dalam ni. Jalan dia agak berliku-liku juga. So kalau tak nak ikut jalan biasa ni, boleh cross ikut saja tepi bangunan ni, boleh masuk sana. Tapi tak dapatlah nak layan view-view yang macam ni. 20 lira saja satu tiket. Ini untuk pelancong lah. Rasanya saya jeling-jeling tengok macam orang tempatan bayar 5 lira je. Thank you. Sama-sama. Okay je, sekarang kita masuk dengan menyekan. Oh. Tak payah scan lah. Ini tak payah scan. Dia dah bagi masuk terus. Thank you. Thank you. Me? Ezek, dia panggil kau. Oh, me. You. Me no Turkish. We need you. Me Malaysia. Ini Al-Fatih. Tak boleh salah. Macam ni je boleh? Okay. Kita mulakan dengan turun bawah dulu. Hanya Captain SN je yang dah pernah pergi. Tuan tak pernah pergi lagi. Saya berpengalaman selama 1 kali pergi sini.
Dia berkempen kat sini 50 hari je. Kat sini adalah tentera kubu terkuat dia. Yang ni bahagian paling lemah. Tapi dia tak tembus kat sini. Kenapa? So, bila dia attack kat sini, semua dah ada fokus kat sini. Dia unexpected attack. Pasal dia memang paling unexpected. Yang ni kubu dia paling lemah. Kelang kabut orang kat sini, dia ke sini. Pasal nak protect yang kubu lemah dia ni. Pasal dia pun wayang dia ni. Tak bawa apa-apa pun. Inilah dia gambaran artis dalam proses penawanan Konstantinopel. Ini keadaan peperangan berlaku pada tahun 1453. Boleh dengar peperangannya. Ini dia Sultan Muhammad Al-Fatih dan dia punya tim dia semua. Itu meriam yang digunakan untuk membedil kota Konstantinopel di sini. Boleh nampak tentera mempertahankan tembok Konstantinopel. Dia ada 3 lapis tembok ni. Sebalik tembok ada sungai. Di sebalik sungai ada tembok lagi. Tembok dia tu menjajah sampai ke hujung sana tu. Dan peperangan ni berlaku sepanjang-panjang. Dan inilah dia kawasan yang terakhir sekali. Apabila kita exit, kita ada tempat yang mana kita boleh beli merchandise. Tadi kita dapat lihat sendiri satu lukisan yang menggambarkan fenomena perjuangan Sultan Muhammad Fatih untuk menawan Konstantinopel. So kita berada dekat tempat yang membuktikan perjuangan tu wujud. Dan kalau tengok kemusnahan benda ni nak melepasi tembok ni sendiri pun, sebagai manusia biasa pun kata kagum lah dengan semangat yang ditunjukkan oleh Sultan Muhammad Fatih. Tembok ni dia panjang daripada laut sana ke laut sebelah sana. Sana tu laut terbuka, laut Marmara. Sebelah sini dia sampai ke Golden Horn. Dekat dalam ni pun boleh tumbuh pokok-pokok lagi. Memang luas kawasan dia. Salah satu daripada kehebatan Muhammad Al-Fatih adalah planning and reconstructing balik sebuah tamadun yang ada ni. Jadi selepas dia tawan saja bandar ni, dia bukan saja memerintah tetapi macam mana dia organize pula Konstantinopel menjadi sebuah bandaraya yang terhormat. Kita kena datang ke tempat ni. Nampak tu kesan bedilan meriam? Nampak peluru meriam dia besar mana? Tengok tu. Wah. Peluru meriam tu lebih besar daripada Ustaz Syauqi. Ui. Saya ditembak dari sana terus sampai sini. Dan melekat begitu. Okay guys, saya nak mendaki. Ini bukan daun deal ke? Susah juga guys nak mendaki ni guys. Tu dia guys. Woi. Aku takut iPhone 13 je. Masya Allah. Kalau tak aku dah tergolek dah tadi. Ni kita tengah-tengah shooting sekarang ni. Ada pula orang kacau. Apa hal ni? Ni tak tahulah ada orang gila apa ni. Dia minta duit. Okey. Masalah lah dia ni. Ada orang masalah kat sini. So kalau kita duduk berada dekat Dayı karnınız aç 5 milyon yok mu dayı Allah? One extremely annoying later. Okay, saya naik. Vay. Abi benim kafa çok problem ya. Elini tut abi gel. Sudah cukuplah. Suruh dia melingkup. Saya nak naik ke? Serius? Weh, San. Batu dah retak. Jangan naik ah. Jangan naik ah. Tu. Bergerak tu. Aku takut nak naik. Dah. Kami adalah tentera Sultan Muhammad Fatih yang menceroboh masuk ke dalam kawasan. Harap-harap ada jalan turun pakai tangga dekat depan ni. Okay, sabar kita tinggalkan Ascent. Ini pula. Kita pegang. Tentera Al-Fatih. Okay. Sekarang ni Kapitan AA Record? Okay, nice. Okey, tentera Al-Fatih ketiga. Alright, itu dia tentera-tentera yang macam mana turun ni? Aku cepat dalam terjun. sampai sudah di atas tembok Konstantinopel. Ni tembok yang paling dalam yang memisahkan Konstantinopel masa tu
dengan wilayah yang telah dikuasai oleh Al-Fatih. Kalau kata Al-Fatih hari tu, Al-Fatih serang daripada sana. Kalau tengok kebanyakannya kawasan dalam Konstantinopel ni, kawasan ni padat. Banyak bangunan yang lama dah ditukar baru. Tapi kebanyakannya kalau dekat sebelah-sebelah yang dalam sana tu masih kekal lama. So rupanya di sebalik Konstantinopel ada budak-budak dan playground. Kami ingatkan tadi ada tentera-tentera Konstantinopel. Dan kemudian tembok ini dia bersambung terus dengan menara satu, lepas tu 50 meter ada satu lagi, sampailah ke sebelah sana tu, sampai ke Golden Horn. Ada banyak menara macam ni, tapi tak semua menara ni boleh kita tengoklah. Ada yang memang dah tutup. Ini bahagian dalam. Macam ada kesan terbakar dekat dalam ni. Masa zaman tu lah. Kesan terbakar ni pasal ada orang vandalism ke. Yang menara ni tak boleh masuk pasal agak bahaya. Kalau masuk dia macam lohong terus ke dalam. Ini dia satu lagi. Tengok ni. Yang ni cantik. Yang ni cantik. Yang menara ni bulat sikit. Nampak dia dah menara ni dah 1600 tahun. Dah masa Al-Fatih hari tu dah musnah dan dia perbaiki semula. Satu pengalaman yang best bagi kami bila kita orang buat trip tak bawa peserta. Bebas untuk explore. Tak selesa lah nak balik. Aduh, tak boleh. Itu bukan jiwa traveller guys. So kalau nak betul-betul travel, explore, kita kena macam ni. Dia kata, abang jangan pergi sana, nanti polis datang. Takut ada orang report. Kita naik ni, better kita turun cepat. Better sebelum kita kena delete. Sebelum kena delete semuanya. Okey, baik sanctify. Dia punya asal dia nampak macam ada kesan-kesan berdelan, dah rugged, dan kemudian yang ini yang dah dibina semula sebagai monumen. Dan ini tembok asal. Ada beza kan tembok asal dia. Yang saya berdiri sekarang ni tembok nombor 2. Dan setiap tembok ni pun ada menara. Bawah ni jajaran tu adalah satu lagi tembok. Antara tembok ni dengan jalan raya tu adalah sungai yang pertama yang perlu dilepasi. Jadi kena melintas sungai baru jumpa tembok pertama. Dah lepas tembok pertama kena masuk tembok kedua. Dah masuk tembok kedua, tembok ketiga. Dia betul-betul tinggi saya. Kalau yang rendah macam SN, dia dah tenggelam lah. Sebab tinggi SN. Satu tembok tu apa? Saya kena tengok je ni. Oh, tu dia tentera. Memang sangat tebal. Byzantine terlampau selesa dengan apa yang mereka ada sehingga mereka lalai dan berpecah. Dan kerana perpecahan yang berlaku dalam Byzantine itu, dengan kebijaksanaan Al-Fatih dan juga kehebatan tenteranya, Konstantinopel jatuh ke tangan Al-Fatih. Tahukah anda 80% penonton RayTV masih belum menjadi subscribers? Sokong kami dengan tekan butang subscribe untuk kami bina lebih banyak konten berkualiti dan automatik anda menyalurkan dana 100% penghasilan RayTV kepada asnaf dan anak yatim. Caranya mudah, subscribe dan sesudah subscribe tinggalkan komen bagi algoritma YouTube menjadikan video kami lebih dilihat dari berbilion-bilion video yang ada. Sekarang ni kami menuju ke Kepala Batas dan kemudian kita akan ke Dolmabahce. Dah sampai Kepala Batas. Ni Kepala Batas. Saya cakap tak percaya kan. Tu nampak depan tu Masjid Ahmad Badawi. Pajak Song mana Pajak Song? Pajak Song 1 kilo lagi. Oh, itu Takshim. Depan ni je Dolmabahce Jamek dan ada Dolmabahce Sarai. Itu dia AA, dia tengah prepare untuk fly. Dia nak masuk ke area Dolmabahce dan juga Masjid Dolmabahce. Tapi kena senyap-senyap sikit. Dekat sini orang dia tak report tapi CCTV mengata-kata.
Yes. What is the ingredient inside here? Can you guess? The smell. Flower? Flower. Yes, flower. What flower? What flower? Can you guess? Rose. Rose. Thank you. Perfect flower. Perfect flower. Rose. Dia ada beberapa lokasi yang kita kena tahu. Setiap lokasi harga dia berbeza-beza. Setiap tiket tak sama dengan kawasan-kawasan yang kita akan lawati. So sebelum masuk ke sini, pastikan kena tahu dulu mana tempat yang kita nak lawati. Ni tiket dia, All Palace RM150. Kita ambil semua lokasi-lokasi yang kita masuk kecuali Painting Museum. Painting Museum kena bayar RM200. So dekat sini kita ada free of charge audio guide. Terbaik. Ada English? Memang terbaik. Ini yang kita nak. Bahasa Malaysia tak ada. English ada, Arab ada. Al-lughatul arabiyyah ila al-liqa. 3 orang, 3 tiket dan Ada 3 audio guide. Letak pasport je tak payah bayar. Tapi nanti datang sini ambil balik dengan ambil pasport. So sekarang ni kita dah masuk ke pintu gerbang, baru saja melepasi daripada checkpoint. Okey, ini adalah kawasan taman dia. Sebelah kanan kita ni adalah Selat Bosphorus. Dan ini tempat Sultan turun naik bot. Sultan naik ni jeti peribadi dia. Kok Sultan nak mancing ikan ke apa semua tu, dia mancing ke sini kot. Dan belah kiri saya ni adalah taman-taman. Di hadapan kita ni ada fountain yang center of entrance Dolmabaca Palace. Ini dia istana Dolmabaca. Tempat Sultan bekerja, pejabat Sultan dan menerima tetamu. Situ ada tray bebek Arabasi disediakan kalau kita nak pakai stroller untuk masuk ke bahagian dalam. Okay, jangan lupa sanitize tangan. Kami menggunakan Dr. Mas. yes. Masuk kawasan-kawasan public saja, kita dah kena sentiasa ingatlah. Jadi kita kena ambil plastik kasut ni, pakai ke kasut. Jamin tak kotor. Okay. Kiri dan kanan ini tempat penyambut tetamu dan juga vizier-vizier dia. Jadi menteri-menteri dia. Tempat diorang solat dan membaca Quran. Sejadah tu dia buat daripada material khas. Oh, dia punya chandelier tu daripada Italian glass. Okay, ni kawasan hadiah-hadiah political bakarat kristal dibuat daripada glass factory di Bakarat Village, order oleh King Louis pada tahun 1764 semasa dia visit ke France. Sultan Abdul Aziz dia pergi beli banyak-banyak. Bayangkan duit-duit umat kita mengalir keluar. Siapa yang dapat untung? King Louis. France kan untung. Ada piano, ada chandelier mewah. Ni untuk apa semua ni? Agak-agak ni untuk apa sebenarnya? Adakah untuk pembangunan umat sampai berhutang negara? Raja atas nama Muhammad kononnya. Istana ni mahal. Hiasan dalamannya saja lebih kurang 15 tan emas. Dan juga kos pembiayaan pembangunan 35 tan emas. Nilai semasanya sehingga 1.9 bilion USD harga dia sekarang. Tahap perjalanan dia jauh. Rasanya Sultan tak patutnya gemuk tau masa tu. Pasal Sultan dia jalan daripada bilik ke bilik pun nak cari concubine, nak cari bini, nak cari anak dia semua tu. Still jauh perjalanan. Pasal bilik ke bilik pun jauh. Apa yang mencabar dekat sini, kita terpaksa curi-curi ambil gambar, ambil video kerana tidak dibenarkan. Tapi sebenarnya kita dah nampak dah banyak dekat dalam internet. Maknanya boleh lah ambil gambar, cuma tak boleh kalau kata dia dilihat lah. Tip dia ialah ambil gambar, lepas tu delete siap-siap ataupun hide siap-siap. Okay, kat sini ada kedai-kedai gift. Ada macam-macam perfume kalau nak. How much? 355 Lira. lira. Oh, I see. Ni ada jual buku sekali. Ya Allah, ini harum kau. Kat sini dah ada macam-macam dessert. Kita boleh order dah. Ada coklat cookie. Kek mozaik ni kek batik kan? Dia panggil sini mozaik cake. Istana Dolmabaca menempatkan banyak balai dan antara balai yang paling popular ialah harem. Tadi kita dah sampai sini saja. Harem ni dia akan bersambung sekali dengan ni tadi. Jadi kita dah masuk harem sebahagian tapi ada kelas kat sini. Jadi kita kena masuk sini untuk harem
sampai sini balik. Dikatakan tempat tinggal gundik-gundik sultan. Kawasan haram yang bebas, yang dikatakan 2/3 daripada istana Dolma Baca ni adalah untuk kesejahteraan hidup harum-harumnya. Yang akan dididik, disekolahkan, tinggal, mandi, manda, semua tu dekat situ lah. Ini dia adalah hammam dia, tempat mandi isteri dan anak sultan. Ini sultan punya tempat mandi. Ini tempat isteri dan anak perempuan sultan menerima tetamu. Ini dia punya pakaian. Okey, di sini adalah porselin, seramik-seramik, vas klasik dan sangat mahal. Kalau terjatuh pecah ni meninggal. Kardinal Fendele Sofasi Sari Salon, Sultan punya Wise Hall, tempat di mana Atatürk mati. Ini kapet direka khas oleh seorang artis untuk Atatürk. Ini ialah sisi belakang haram, panjang haram ni daripada depan. Kita masuk, dia mengunjur ke sini dan dia akan berakhir dekat Grand Hall tadi tu. Dia bersambung dengan main building Dolma Baca, tetapi dipisahkan dengan tembok yang sangat tinggi. Sesiapa yang masuk ke haram, dia tak boleh keluar melalui tembok. Punyalah tinggi, nampak tembok tu lebih tinggi daripada bangunan. Macam manalah dia punya gundik-gundik dia nak lari daripada sini, kena panjat tu punya tinggi. Dia punya tembok sama tinggi dengan bangunan. Memang privacy betul lah. Dah macam sekolah dah. Tempat gundik saja dah macam sekolah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Punyalah tebal. Wall yang memisahkan haram dengan kawasan istana umum. Itu central kitchen dia tu. Ada serombong tu. Dekat dalam haram memang tak ada dapur. Pasal gundik-gundik dia tak perlu masak. Tak tahulah dia perlu makan tidur, mandi macam tu je lah. Dan ni ada makam. Tak tahu ni makam siapa. Butun Tazim Bi Humelet Layik Maniyati Ile Genis Bir Zamani, Kusatan Naksabendi Olunun. Apa pun tak tahulah dia tulis apa sebenarnya. Kalau 1397. Kita dah selesai dah jalan-jalan di dalam istana Dolma Baca. Kadang kita fikir-fikirkan terlampau mewah sehingga kan adakah ia perlu untuk kemaslahatan umat atau sekadar kebanggaan semata-mata. Ini adalah salah satu lokasi sejarah yang wajib korang datang. Nak tahu kisah jatuh bangun Islam, keborosan ke, ketamakan ke, kerakusan kuasa ke, apa bala semua ceritalah tentang Sultan-Sultan Turki Uthmaniyah. Sebenarnya kita kena gali bermula daripada Istanbul. Keluar saja kita boleh layan kopi kat kedai ni. Kopi dia memang best. Saya ambil cappuccino. Cappuccino ni dia strong sikit, dia punya bahagian kopi dia berbanding latte. Foam dia pun tengok halus. Harga dia kalau big dalam 28 lira. 23 kecil. Saya try latte juga. Tebal foam dia. Beli foam ke beli kopi sebenarnya. Sedap lah. Nice. Nikmat kena angin, Bosphorus pula kan. Pakai t-shirt je ustaz ni. Tak sejuk ke? Okay, kita nak bagi awet kita ni nama. Your name? Ismi? Bera. Yeah. Bera. Okay, so Bera, are you Turkish? Yeah. Yes, Turkish eh? How old are you? I'm 20. 20. Wow, so young. You look like So 30 young. something, okay? 30 something. Oh my god. Oh my god. No, he is 30, but I'm not. Why is 30? You are very cute. You are 20. I believe you. Okay, this is absolute woman, my woman. Okay, she's not my woman. She's my woman. Okay. Absolutely not. Okay. How does it smell? It's not mine. It's not your type. Yeah. Okay, we have another one. I like fruity. You like Oh, fruity? Yeah. lemon? Yeah, I love lemons. Okay. Kita ada the woman. Okay, kita nak bagi dia rasa. Yes. Okay. It's better. It's better. Does So, it have coconut? no. It's little smells like. You like the fruity Yes. one? This one. Okay. Oh, this Dara one ke? memilih yang ni, the woman. Can you guess the smell? I just don't know. Just guess any type of. Okay, you said lemon. Alright. Of course, there's a lemon because you said. Maybe flowers. Okay. Oh, wow. I just don't know. Just tell me. Roses. I want Yeah. I actually don't like rose, but This
It's very nice. Yeah. It suits you. I see. Thank you. Okay, Okay, nice. so guys, Dara have given us a very nice feedback. So we are Thank you. very wonderful of you. Thank you so much. Thank you so much. Sekarang ni dia cakap saya umur 24. Cak Syafie umur 25. Dia cakap 40. Actually 42. 43 already. 43. Okay, yang botak tu dia bagi tahu saya umur paling tua. Kurang ajar. 42, 35. 34. 34. I'm the youngest, not oldest. Sekarang ni sedang hujan, kami on the way pulang dah. Alhamdulillah selesai sudah mission kami di Istana Dolma Baca. Istana yang paling besar sekali terletak dalam hati yang redha. Dia bukannya dalam kemewahan yang ada timbunan-timbunan emas, tetapi tidak ada cinta sejati. Dia sayang semua gundik-gundik dia. Isteri dia takkan dia tak rasa macam, susah nak cakap benda ni. Tapi eloklah ada satu isteri tapi kita sayang sesayang-sayangnya. Ada rasa cinta yang mutual. Dan kemudian kita ada anak yang kita kenal nama anak kita. Kadang macam ini kan, beribu-ribu, beratus-ratus bundiknya. Anak berapa sepah, tak tahu nak kenal mana anak. Anak pun ada nombor giliran. Saya baru saja kerahkan audio kita pinjam tadi. Cuma dia ada bagi 3 kad sebenarnya. Okay, 2 kad saya pegang, JA dengan saya punya. Cuma SM punya kad tadi tu, Kad dia tertinggal. Ada satu kad missing tadi saya simpan. Lepas tu masa kita tukar baju tu takut dia terjatuh, jadi nak kena pergi ambil. Harap-harap ada lagi lah dekat tempat tukar baju tadi. Dan tukar baju bukan kat tandas pun, dekat belakang pokok je. Pasal pakai long john jadi panas. Dah cari tak jumpa. Kalau nak pergi cari satu bangunan, minta maaf lah. Jumpa je lah dekat sana. Cakap dah tak ada kad. Tapi yang pentingnya kita ada barang dia. Saya hanya senyum walaupun di sebalik face mask dia masih tetap menawan. padahal dah cuak gila. Padahal dah cuak, ingatkan kena $100 kan. Bye-bye Tok Kapi. Tok Kapi pula. Bye-bye Dok Dolma Baca. Bye Harum. Bye-bye Harum. Harum betul. Kita dekat stesen St. Bilitas dan seberang jalan saja kita dah sampai ke Grand Bazaar. Kita orang nak review Turkish Delight. Okay, hari ni agak sejuk dan windy, tapi compare pada ribut itu memang lagi worse lah. Ni payung kalau kata masa hujan harga dia 20 lira. Masa tak hujan harga dia 5 ke 10 lira je. Ni ada jugalah benda-benda souvenir yang boleh beli. Biasa memang tak ada tanda harganya. Dia akan tengok kau siapa. Agak kau turis, harga turis lah. Tapi ada juga yang promotion dia letak harga. Kalau naik tram dari mana-mana, just nak pergi Grand Bazaar, jangan berhenti kat Cembelitas. Berhenti dekat Beyazit Medani. Okay, kita dah sampai dekat medan dia. Kawasan dataran untuk masuk ke Grand Bazaar. Lalu sini pun masuk Grand Bazaar, depan pun Grand Bazaar, dari belakang tu pun Grand Bazaar. Tadi belakang sana pun Grand Bazaar. Grand Bazaar tu besar sangat dekat belakang tu. Saya nak tunjuk restoran yang you all kena ban. Mungkin kedai tu dah tak ada, dah tak wujud lagi sekarang disebabkan oleh penipuan mereka, jadi orang ramai ban. Ada. Nampak tu Pasar Dona. Kalau datang sini kena betul-betul specified. Contohnya macam makan apa menu-menu utama dia. Lepas daripada menu-menu utama tadi tu 5-6 pinggan you makan, katakan satu keluarga, katakan 150 lira. Lepas tu nanti dia akan bagi kondimen. Kondimen ni biasa kat Malaysia kan free kan, pencicah-pencicah. Letak mayonis ke, letak Thousand Island ke, semua contoh. Lepas makan bila kira kan jadi 300 lira. Rupanya yang setiap kondimen tu dia bagi charge pula. Dia bagi charge. Asal dia letak situ? Kita tak order, lepas tu kita makan kena charge. Oh, itulah. Jadi gaduh lah hari tu, gaduh. Memang drama lah gaduh dengan dia orang ni. Dengan ketidakjujuran mereka. So ya, Pasar Dona. Bukan dia saja, mungkin orang-orang lain pun akan menggunakan taktik scam yang sama. Grand Bazaar ni dia antara pasar yang tertua di dunia juga. Dan dia dibuka 2 tahun selepas penaklukan Konstantinopel. Rated sebagai nombor 1 most visited place dalam tourism in the world tau. Seramai 250,000 setiap hari sehingga ke dekat setengah juta. Dan dia ada 4,000 kedai dekat dalam ni. Okey, macam-macam lah kedai. Kita ada menjual barang-barang macam bag-bag yang kopi. Ada money changer pun ada. Cendera hati lah. Macam-macam lah cendera hati yang ada kat sini. Ni ada barang kemas, jewellery. Saya pun tak pandai nak tengok emas mana betul ke tak betul.
Dan juga kadang-kadang dia lepak-lepak chai kat situ. Boleh juga beli daripada yang gondola macam ni. Dia sebenarnya banyak lagi, dia panjang ni. Kita baru cover lebih kurang hanya 5% pun tak sampai lagi daripada keseluruhan Grand Bazaar. Rasa dah penat jalan. Tapi orang perempuan saya respect. Dia boleh ukur semua ni dan tahu, dan dia indekskan setiap kedai, dan dia tahu boleh buat comparative price barang-barang mengikut item. Dahsyat orang perempuan. Dan juga Turkish Delight. Ada banyak Turkish Delight kat sini. Nice job. Welcome back. How are you, my friends? Ni AA dengan Ustaz Syauqi. Dia nak beli Turkish Delight. Manisan-manisan yang dibuat dari Turki. Saya tak minat sangat mana manis ni, kerana saya memang sudah manis dalam raut wajah saya. Dia jualan dia mesti beli dalam bentuk package macam ni. Dia muat untuk 4. So sekarang ni cara beli dia kena beli kilo lah. Dia macam tu. Tapi kita tak akan belilah sampai sekilo. You have one for them. Come, you wanna try? Open your mouth. Open. Pandai lah dia meracun korang. Bismillah. Aku dah tahu dah jawapan aku di antara 3 ni mana best. Mak SM pun tergoda. Belum tergoda lagi. Selain daripada tu, Shah Sultan pun ada rempah-rempah. Okay, kita tengok nama herba. Ada Ottoman spice, kurcuma. Yang ni paling rare, chili for mother-in-law. Agak-agak kalau mother-in-law ni agak terlebih sikit, boleh chilikan dia. Boleh bagi dia chili, bukan chilikan dia. Chili, sumac. Oh, sumac. Banyak kopi-kopi ni. Ya Allah. Tapi macam tak kenal dengan hati. Saya suka kopi yang original. Ini baru deh. Bravo. Sekarang ni kami nak keluar. So tadi kita ambil pertama sekali perisa kunafa, perisa almond dan juga pistachio. So tu yang common lah. Ini salah satu jalan keluar dia. Kita boleh keluar dekat sini. Apa khabar? Cantik-cantik, brother. Baik, baik. Murah-murah. Itu tanda orang Malaysia ramai ke sini lah tu. So ini adalah boleh grind. Boleh grind kopi. Ini baru real kopi. Per kilo 248. Pernah terbuatkan. Lagi mahal dari Malaysia. Okay, so dekat dalam tadi kita tengok harga dia 360 lira. Kat luar saja dah 340 lira. So ni pun kena bijak juga. Ada comparison dululah sebelum kita beli. Jalan lalu 2-3 kedai. Nak beli tu baru kita datang kedai yang betul. Sekarang ni kita kat Kismet Turkish Delight. 140 lira. 140 lira pun? 140 lira for 1 kilo. 1 kilo. Oh, okay. Oh, yeah. Very good price. Got more discount? Got more discount? Same this like Half. Okay. Okay. 3 same piece, yeah? Yeah. Okay, that one. Okay. That's nice. Yeah. So little. And this one okay. No. How? Record. No. See? Level. No. Same level, my friend. Okay. Okay. Now same. Yeah, now same. This same dollar, see? Okay, saya nampak saya boleh beza dah. Kenapa dia boleh jadi harga murah sikit? Sebab nampak masa dia potong tu, dia punya kacang dekat dalam tu ni kurang sikit. Yang dekat sana tu lebih sikit. Tapi yang tu kita punya ni lah, hipotesis. Okay, berapa? 55 lira, my friend. Masya Allah. Masya Allah. Rasa macam ada 55? Ingat tak semestinya Grand Bazaar tu famous, dia murah. Beli dekat luar. Beli dekat luar. Beza keluar 3 kali ganda. Keluar gate dia sikit pun dia dah mula turun harga dah. You're welcome. Bye-bye. Thank you. Terpaksa jual euro lah untuk survival. Itu ada emas Khalifa jual. Dalam keadaan terdesak boleh jual juga. Cantik pula tu dapat euro. Lepas tu euro tu kita jual lagi. Lepas ni bawa jongkong emas lagi untung kot. Betul. Dekat dalam dia boleh tukar emas lagi. Ada 2-3 kedai lah memang tunjuk emas bar tu. Kan? Gold bar tu kita boleh bawa gold bar kita tukar. Oh. Free? Ikram. Kavurma, this is kavurma. Ya Allah, bismillah. Ya Allah, bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Try. YouTube, masuk YouTube. Masya Allah. Organik. Ambil yang Lemak.
Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sungguh jahat. Wow. Bunu memlekete sizin. Bu dükkanın memlekete. Olmaz mı? Ya. Kita dari Malaysia. Malaysia shopping tu. Oh. Pakcik dah datang Malaysia dah? Okey. Jumlah 365 lira. Dia bagi indirim 5 lira. Berapa keping? 3 keping? 3 keping. 3 keping. Oh ya. Okey. Sama tunggu saya masak nanti kita rekod. SN pula. Dua orang, 2 lawan 1. Malam ni lari rumah. Okey, ha. Tapi dengan bermodalkan RM30 je, kita boleh dapat hidangan. Ui, tomahawk dapat macam ni, masak sendiri. Apa hatilah. Mengalahkan restoran. Kita tengok macam ni. Dia medium rare. Level medium rare baru kita layan, nampak. Test tengok. Allah. Kita cari daripada Trabzon sampai ke Istanbul. Dan rupanya kedai di sebelah je dengan rumah kita. Masya Allah. Itu tanda dia memang Allah nak bagilah. Saya rasa ni daging tempatan. Saya tak rasa ni daging yang ni, tapi daging tempatan. Dia punya rasa tu memang tasty. Meaty dia memang rasa sedap sangat. Portion dia memang nice. Dan dia bagi kita lemak ni. Korang travel tengah vacation. InsyaAllah Captain kita ada untuk masakkan untuk anda. Special steak ni dekat Turki.